Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 4 untuk minggu ini ya. Minta maaf cikgu lambat sikit bersiaran sebab cikgu kurang sihat. Demam sikit hari ini. So cikgu lambat sikit. Tapi tak apa, kita terus kepada topik kita untuk hari ini, iaitu hari ini cikgu akan terangkan kepada awak cara untuk menjaga kebersihan diri. Pertama, cara untuk menjaga kebersihan diri semasa awak haid. Nombor 2, cara untuk awak menghargai diri awak dan orang lain. Dan nombor 3, fasa-fasa kitaran haid. Okey, macam yang saya dah kata sebelum ni, haid adalah bila awak dah akhir balik untuk perempuan, awak akan didatangi darah haid. Darah haid tu akan keluar melalui kemaluan awak setiap bulan. Jadi janganlah awak takut pula bila awak datang, apa darah apa yang keluar ni, ada benda masuk dalam badan saya keluar darah. No. Setiap perempuan normal akan didatangi darah haid setiap bulan dalam tempoh masa 1 hingga 8 hari atau 10 hari. Lebih pada 10 hari tu awak kena cek, mungkin ada penyakit lain. Jadi haid adalah satu benda yang biasa ya, yang biasa untuk awak. Jadi untuk yang pertama ni, sebab kita dah belajar topik lepas, tanda-tanda akhir balik. Jadi untuk topik kali ni, cara untuk menjaga kebersihan apabila awak datang haid dan ihtilam. Ihtilam tu cikgu mungkin tekankan sikit saja sebab awak orang perempuan, jadi cikgu lebih fokus kepada haid. Ihtilam untuk lelaki. Okey. Jadi, kalau awak tengok di sini, sekejap ya. Di sini adalah, cikgu tutup kamera dulu. Okey, di sini adalah fasa-fasa kitaran haid. Sekejap ya. Okey. Kalau awak tengok, ini fasa 1. Fasa 1 adalah fasa haid. 1 hingga 5 hari ni. 1 hingga 5 hari. Ini adalah fasa haid. Ingat ya, nanti ada soalan ni ya. Jadi awak tengok fasa-fasa. Nanti awak ulang balik kalau awak nak jawab soalan. Fasa haid adalah 1 hingga 5 hari. Ni, 1 hari sampai 5 hari. Itu adalah fasa haid. Dan ini yang macam alien ni, ini adalah uterus awak. Uterus, apa dia uterus? Uterus. Ada tulisan saya. U-T-E-R-U-S, uterus. Awak mungkin eja uterus, tapi dia punya pronunciation adalah uterus. Dalam bahasa orang putih dia uterus. Dalam bahasa Melayu dia rahim. Itu yang macam alien itulah, itulah tempat untuk letak untuk baby hidup nanti. Rumah baby. Uterus adalah tempat baby akan hidup. Di dalam ni. Ni dalam ni. Itulah tempat baby hidup. Okey, fasa haid. Fasa haid adalah fasa pertama pula. Hari pertama hingga hari kelima. Macam cikgu kata tadi, hari pertama hingga hari kelima adalah fasa haid. Ni. Hari pertama hingga hari kelima. Dalam masa hari pertama dan hari kelima itu, darah akan keluar ya. Darah akan keluar dengan banyaknya. Masa fasa pertama dan hari pertama, fasa 1, hari pertama hingga kelima tu darah akan keluar dengan banyaknya. Jadi, masa ini awak patut catat tarikh awak keluar hari pertama tu. Awak patut catat. Sebab kalau awak datang period atau period lah saya panggil haid ni, kalau awak datang haid setiap 2 hari bulan, 2 hari bulan 1 awak datang, bulan depan 2 hari bulan 2 dia akan datang juga. Tempoh yang sama. Maksudnya haid awak tetap.
Kalau haid tak tetap, bulan ni datang 2 hari bulan, bulan depan datang 5 hari bulan, bulan depan dia kalau lewat sikit tak apa. Bulan depan datang 15 hari bulan, bulan depan tak datang pula. Tu maksudnya haid tidak tetap. Kalau haid tetap, dia akan datang ikut tempoh masa dia. Jadi awak boleh bajet dah. Bulan depan 2 hari bulan haid saya akan datang. Bulan 2 hari bulan haid saya akan datang. Ni masa itulah awak boleh sediakan awak punya tuala wanita. Pad. Okey, itu fasa haid. Hari pertama hingga hari ke-5. Okey, kita tengok pula. Kita tengok pula fasa pemulihan. Fasa pemulihan. Fasa pemulihan iaitu hari ke-6 hingga hari ke-11. Ataupun hari ke-10 boleh. Hari ke-6 hingga hari ke-10. Itu adalah fasa pemulihan. 6 hingga 10 hari. Itu fasa pemulihan. Masa itu, masa fasa pemulihan, hormon awak, kita hormon untuk perempuan, hormon estrogen, hormon awak akan dikeluarkan. Maksudnya masa tu sifat-sifat keperempuanan awak akan jelaslah maksudnya. Berbezanya hormon awak dengan hormon lelaki, hormon awak akan menjadikan suara awak lunak, kulit awak lembut, itulah estrogen, fungsi estrogen. Dan telur-telur dalam fasa kedua ni akan matang. Maksudnya telur-telur awak ataupun benih-benih awak bersedia untuk disenyawakan. Maksudnya jika awak dah besar nanti, masa hari ke-6 hingga hari ke-10 tu, awak punya benih telah matang. Kalau bercampur dengan benih lelaki, sperma, maka terjadilah baby. Tahun 5 kita akan belajar bagaimana baby itu berlaku. Sekarang ni saya tak mau cerita baby berlaku, buat apa pun. Okey. Lepas tu kita tengok pula fasa ketiga. Fasa ketiga iaitu daripada hari inilah, hari ke-12 hingga hari ke-16. Hari ke-12 hingga hari ke-16 atau 15. Ni uterus awak. Ini fasa pengovulan. Fasa dia. Inilah waktu awak paling subur. Jadi, untuk awak yang dah didatangi haid nanti, bila hari 2 minggu selepas haid lebih kurang, 10 hari selepas haid, itu adalah waktu subur awak. Apa dia waktu subur? Masa tu benih-benih awak banyak yang telah bersedia untuk disenyawakan. Waktu subur ni lah yang potensi akan jadi baby dalam perut sangat tinggi. Waktu subur. Itu dipanggil fasa pengovulan ni waktu subur. Jadi ovum ataupun benih awak dinamakan ovum. Ovum, tengok. Ovari tu kilang dia. Kalau awak tengok kat situ, ovari. Saya tunjuk lagi. Kalau awak tengok dekat sini, ovari ini adalah kilang telur. Ovum pula adalah nama telur tu. Ovari mengeluarkan ovum. Itulah telur awak ataupun benih awak, dan dia akan dikeluarkan dengan banyaknya di fasa ketiga ini. Dan jika bercampur dengan telur ataupun benih lelaki masa ni, potensi untuk menjadi baby yang diletakkan dalam uterus akan berlaku. Pening kepala tak? Ovum, ovari, uterus. Tapi itulah awak kena ingat. Awak kena ingat sebagai orang perempuan. Orang perempuan adalah satu makhluk yang Tuhan ciptakan yang banyak sangat banyak sangat mesin dalam badan dia. Mesin ni bekerja macam ni, mesin ni bekerja macam ni. Okey, dan last sekali adalah fasa keempat, yang mana fasa ini adalah fasa di mana akan menjadi fasa hari ke-17 hingga hari ke-28.
Fasa ini di mana jika benih-benih awak tidak disenyawakan, maka dia terus turun ataupun dia melekat di dinding uterus dan lepas tu dia akan runtuh balik menjadi darah haid. Jadi pusinglah balik. Dia akan jadi darah haid, pusing balik. Alamak. Pusinglah balik ke hari pertama. Macam itulah pusingan darah haid awak. Okey? Okey. Awak ingat tak? Kalau tak ingat, awak ulang balik apa yang saya cakap tu ya. Ni banyak sikit. Dia ada fasa 1. Kita ada 4 fasa ya. Fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Fasa 1, macam saya kata tadi, masa tu akan keluar darah yang banyak. Hari pertama hingga hari kelima. Awak boleh, nanti bila jawab soalan, awak boleh ulang balik video ni. Jadi awak tengok saya bercakap. Fasa 1 akan keluar darah dari hari pertama hingga hari kelima. Itu fasa 1. Fasa 2 hari ke-6 hingga hari ke-10 ataupun ke-11. Itu hormon estrogen akan keluar. Itu. Fasa ketiga adalah daripada hari ke-12 hingga hari ke-16. Itu fasa subur nama dia. Masa tu ovari awak akan melepaskan ovum dan bersedia untuk disenyawakan. Okey. Dan fasa keempat ataupun fasa yang last sekali adalah hari ke mana? Hari ke-17 tu sampai hari ke-28 tu adalah fasa untuk di mana dinding rahim ataupun dinding uterus awak kembali tebal, dan jika tiada persenyawaan maka dia akan turun balik, dinding tu akan runtuh menjadi haid. Ya, itulah dia haid kalau awak nak tahu. Jadi kalau awak tengok carta ni, ini budak ni dia telah menandakan kitaran haid dia. Okey, Januari dia datang berapa hari bulan? Januari dia datang 23 hari bulan. Tengok Februari dia datang berapa hari bulan? Januari dia datang ni. Ni Januari 23 sampai 29. Februari dia datang 24. Mac dia datang 22. Maksud dia, kitaran haid awak tu, kalau dia lewat sehari, dia awal sehari tu biasa. Kadang-kadang dia lewat 4 hari. Tu biasa. Jangan pula awak takut. Kenapa haid saya tak datang ni? Puan Syahira kata nanti tak normal. Normal je tu. Datang sekejap. Dia semakin lewat kadang-kadang tu. Lewat. Datang pula ujung. Dia macam tu lah haid tu. Cuma setiap bulan mesti datang. Kalau tak datang setiap bulan, bahaya. Untuk orang yang dah kahwin, kalau tak datang sebulan tu, mengandung lah tu. Okey. Dan kat sini adalah cara-cara untuk menjaga awak punya tuala wanita. Ada 4 cara untuk menjaga tuala wanita. Yang tu awak boleh tengok dekat dalam buku muka surat 78. Dia ada cara 1, cara 2, cara 3 dan cara 4. Awak boleh tengok dekat muka surat 78. Dia muka surat 78. Ni dia. Mula-mula kerap tukar tuala wanita jika pendarahan banyak. Ya. Hari pertama hingga hari ke berapa tadi saya sebut? Hari pertama hingga hari ke-8 ke 10 tu. Kelima tu, hari pertama hari kelima akan keluar banyak darah. Tukar tuala wanita awak setiap 2 jam kalau darah banyak. Jangan duk simpan 4 jam 5 jam, nanti berkuman sebab itu adalah benih-benih yang mati. Dia macam bangkai, dia berbau busuk. Kalau awak simpan, busuklah awak. Maksudnya awak pengotor. Tukar setiap 2 jam kalau darah banyak. Kalau darah tak banyak boleh up sikit 4 jam ke. Kalau darah dah tak banyak. Kalau darah banyak kena tukar kerap. Dan awak pun tak selesa kalau tuala wanita awak penuh. Seumpama awak pakai pampers. Bila penuh tu kan besar, rasa berat nak berjalan. Okey. Yang kedua, buang tuala wanita ke dalam tong sanitary.
Dekat rumah awak tak ada tong sanitary, ada tong sampah. Jadi cuci elok-elok tuala wanita tu. Sekarang ni tuala wanita dalam tu ada gel. Nanti awak tanyalah mak awak macam mana nak tampai tuala wanita tu. Saya nak cakap kat sini, kalau kita bersemuka, saya bawa tuala wanita tu tunjuk kat awak. Sekarang ni nak menunjuk pun susah kat rumah. Saya pun cari tuala wanita tak jumpa pula. Jadi awak buang tuala wanita dalam tong sanitary. Tong sanitary ni kalau dekat supermarket ada satu tong yang kecil tu dekat dalam toilet perempuan tu. Jadi awak kena buang dalam tu. Bukan boleh buang sembarangan ya. Sebab tuala wanita ni adalah sesuatu yang agak sulit. Maksudnya tak bolehlah nak expose. Awak bangga nak expose darah-darah kotor tu dekat orang. Buat apa? Bukannya darah awak tu cantik sangat. Busuk pula tu. Okey, selepas itu cuci tangan selepas membuang tuala wanita. Ya, itu kena buat. Cuci tangan sebab berkuman. Cuci tangan. Jangan pula. Awak kena jaga kebersihan. Mandi dan membersihkan diri. Ya, kena mandi. Sebab bila awak datang haid, badan awak akan berbau. Jadi awak kena mandi. Banyak sikit mandi, kerap sikit mandi. Dan ni untuk lelaki ya. Kalau ihtilam. Nombor 1, tukar baju. Yelah dah basah. Ihtilam adalah mimpi basah kan. Tukar baju, mandi juga, bersihkan diri. Lepas tu basuh dan menukar cadar. Yelah sebab ihtilam saya dah bagi tahu kan. Dia akan mengeluarkan injeksi ataupun air cecair daripada badan dia dan terkena cadar. Basuhlah cadar tu, tak kena biar bertumpuk-tumpuk. Okey. Dan nombor 4, menjaga kebersihan pakaian dalam. Sama juga dengan perempuan, bukan saja lelaki, awak kena jaga pakaian dalam awak. Tambah kalau awak orang perempuan, awak kena dah jaga awak punya pakaian atas, pakaian dalam atas, pakaian dalam bawah. Bra awak kena jaga, panties awak pun kena jaga. Tak bolehlah pakai bra tu sampai tumbuh tahi lalat. Tak nak basuh. Awak ingat Wani, pakai panties pun malas basuh. Bertumpuk-tumpuk. Awak ingat orang suka bau tu. Semua orang tak suka, busuk. Okey. Itu adalah cara-cara untuk menjaga kebersihan diri dan fasa-fasa haid. Cikgu dah rangkumkan 2 topik di situ. Sekarang kita nak tengok cara untuk menghormati orang lain. Tengok budak ni cakap, Hafiz, pernahkah kamu diejek kerana muka kamu berjerawat? Lepas tu Hafiz tu cakap, seringkali Aini, tapi saya tidak berkecil hati. Saya menghargai perubahan yang berlaku pada diri saya. Betul tindakan kamu tu Hafiz, kita mesti bersyukur dan menerima perubahan fizikal. Okey, macam yang saya bagi tahu awak, bila awak telah akil balik, masa tu bulu pun keluar serata alam dalam dekat badan awak. Kalau lelaki misai keluar, bulu dada keluar, bulu kaki keluar, tak cantik lah dah. Jerawat keluar. Jerawat tu bukan saja lelaki, perempuan pun akan tumbuh jerawat. Badan besar. Kalau hormon tak stabil, badan dia gemuk. Awak tak jaga makan, bila awak akil balik, badan awak akan gemuk. Jadi, kena jaga makan masa tu. Sebab bagi hormon awak stabil balik. Baru awak ada BMI yang normal. Kalau tidak, awak akan gemuk. Jadi, tetapi itu bukan masalah. Gemuk ke, kurus ke, berjerawat ke, muka elok ke, tumbuh bulu ke. Yang penting satu, awak bersih. Yang kedua, awak menerima diri awak tu. Yang ketiga, awak sihat. Kalau awak kurus cantik tapi awak sakit pun tak guna. Macam cikgu ni sakit. Tak guna sakit. Okey. Jadi, awak kena menghargai diri awak. Berjerawat tak apa. Jaga kebersihan muka. Hilanglah jerawat tu. Jerawat adalah minyak-minyak yang melekat dekat dalam muka. Lepas tu awak tak cuci bersih. Dia nak keluar tak boleh. Jadi, dia terstuck. Dia terlekat. Tu jadi jerawat. Cuci muka bersih-bersih. Kalau bulu-bulu kat badan tu macam cikgu kata, potong elok-elok. Kalau tidak, dia melekat peluh, berbau juga. Kan? Hargai badan awak. Jangan malu. Alah, badan saya gemuk cikgu. Alah, breast saya besar cikgu. Perempuan, bila kita akil balik, buah dada akan membesar. Biasa, itu biasa. Besar ke kecil ke biasa. Okey, buah dada besar, jangan malu. Jangan malu. Tuhan dah bagi, nak besar, nak buat macam mana kan? Okey. Lepas tu,
Hafiz tu kata, saya selalu berpakaian kemas dan tampil menarik untuk menambahkan keyakinan diri. Selain itu, saya juga perlu sentiasa menjaga batas pergaulan. Okey. Apabila awak telah akil balik, awak kena mempertingkatkan awak punya kekemasan baju, kekemasan pakaian, kebersihan diri dan membataskan hubungan awak dengan orang perempuan. Kalau macam awak kena bataskan hubungan awak dengan orang lelaki. Kerana apa? Kerana awak dah akil balik. Potensi bila awak dah akil balik, awak tadi saya dah cerita. Awak punya benih tu dah matang untuk disenyawakan. Kalau awak tidak menjaga batas pergaulan awak dengan kawan-kawan lelaki, kemungkinan awak akan mengandung sebelum kahwin. Anak luar nikah. Jadi, saya taklah kata benda tu anak luar nikah tu salah ke apa benda. Tapi dari segi hukum agama, memang salah lah. Tapi kalau benda tu ada setengah orang membuat kesilapan. Jadi, saya tak mau sebutlah pasal benda tu. Jadi, cuma potensi awak kena jaga batas tu supaya awak tidak terlanjur. Tidak, benih awak tak dapat bercantum dengan benih lelaki. Tu kena jaga. Sebab nak bercantumnya benih lelaki dengan benih perempuan tu, dia complicated sikit. Dia memerlukan satu proses. Proses tu lah saya harap awak tak akan hadapi sebelum awak kahwin. Dah kahwin, proses apa pun tak apa. Sebelum kahwin, no proses. Okey, jaga pergaulan awak. Okey. Lepas tu kita perlu mengamalkan pertuturan yang bersopan. Ya, kena sopan. Betul tu Hafiz, dengan cara itu kamu akan lebih dihormati oleh rakan-rakan. Ya, kita bangga dengan diri kita terima diri kita seadanya. Jangan pula rasa malu, rasa rendah diri ataupun awak rasa macam awak tak cantik dah. No, terima diri awak seadanya. Muka awak macam tu lah sampai awak tua. Tak akan pergi mana pun. Macam mana cantik pun awak sekarang, bila awak dah tua nanti, awak kerepot juga macam saya. Jadi sama je. Dulu saya masa sekolah, saya pun rasa saya cantik. Bila saya dah tua, saya kerepot dah. Macam awak lah sekarang ni, awak mungkin rasa awak cantik. Bila awak dah dewasa, awak rasa macam, saya dah tak cantik dah. No, terima diri awak seadanya. Satu hari nanti awak akan dewasa, awak akan tua, semua orang akan mati. Jadi terima, asalkan awak jaga kesihatan awak, awak sihat. Awak sihat, awak jaga kebersihan awak supaya awak sentiasa tampil segar, wangi dan semua orang suka. Okey. Habis topik kita untuk minggu ini. Saya nanti saya akan bagi lembaran kerja. Ada 2 lembaran kerja. Satu cara untuk menguruskan tuala wanita. Kita dah belajar tadi. Kalau tak tahu, tengok balik cara menguruskan tuala wanita. Yang kedua, cara untuk menghargai orang lain. Cara untuk menghargai orang lain tu, saya nak awak salin balik dalam buku fikir. Maksudnya nanti awak tengoklah, awak salin balik dalam buku fikir, tulis tarikh dah hari-hari ini, salin balik dalam buku pendidikan kesihatan. Satu lagi adalah fasa-fasa haid. Ada 3 tugasan kat awak, fasa-fasa haid. Jadi seminggu saya bagi, buat sikit-sikit. Jangan streskan awak punya kepala nak siapkan satu hari benda tu. Tak, awak boleh siap sikit-sikit, janji siap. Sebab saya akan tanda nanti buku tu. Okey. Lepas tu jangan lupa tanda kehadiran kat dalam link yang saya bagi. Kita jumpa lagi minggu depan. Nanti. So, good luck buat kerja saya. Jaga kebersihan, jaga kesihatan, jaga diri awak. Kirim salam kat mak bapak awak, ya. Dalam topik ni kita tak boleh malu. Topik ni memang masa kalau untuk awak akan rasa malu sikit. Apa ni? No. Kita tak boleh malu. Cikgu dilatih untuk bercakap telus dekat awak apa yang berlaku. Jadi, saya tak boleh nak berselindur sebab awak bukan faham pun kalau saya bercakap benda-benda tu macam berselindur, macam ada benda-benda lain. Jadi, saya paksa cakap direct benda ni. Betul, ada orang yang cakap benda ni tak patut cakap lah, budak kecil lagi. No. Sekarang ni pendidikan untuk sistem reproduktif, kita kena cakap terus supaya murid faham. Jadi, kita jumpa lagi minggu depan. Bye.